Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk ruang iaitu poligon sekata. Okay, di akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan ciri-ciri poligon sekata dengan merujuk kepada sisi, penjuru, paksi simetri, sudut dan perpenjuru. Okay, mari kita tengok apa itu poligon sekata. Okay. Yang pertama kita kenali dulu ciri-ciri poligon sekata. Okay. Bentuknya tertutup. Ini contoh bentuk poligon sekata. Semua sisi lurus sama panjang. Okay. Apa itu sisi lurus? Okay. Kalau kat sini sisi lurus itu kita kenali sebagai tepi. Ya? Itu sisi lurus dia sama panjang. Kat sini kita ada sisi lurus dia ada berapa? 1. Sini 2, 3 dan 4. Ini sisi lurus dia. Kemudian saiz semua sudut sama besar. Okay, mana sudut? Okay, sudut ni yang di dalam ni lah. Kat sini ada 4 sudut. Iaitu 1, 2, 3 dan 4. 4 sudut. Kemudian bilangan sudut sama dengan bilangan penjuru. Tadi kita bilang sudut ada 4. Okey, kita tengok penjuru pula. Okay. Penjuru ialah di bucu lah. Di tempat yang hujung yang tajam ni. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi penjuru pun ada 4, sudut pun ada 4. Kemudian yang terakhir cirinya bilangan paksi simetri sama dengan bilangan sisi lurus. Kalau tengok kat sini, contoh bentuk ni ada 4 sisi lurus. Jadi, bilangan paksi simetri pun kena ada 4. Jika kamu ingat, paksi simetri ni kamu dah belajar dahulu beserta tahun 4 iaitu pembahagi. Kalau kita lipat bentuk tu, kita lipat dua bentuk tu, kalau kita buka, kita ada kat tengah tu ada garisan pembahagi. Garisan tu dah dikenali sebagai paksi simetri. Ni contoh dia. Paksi simetri. Betul kat tengah dia. Kat tepi tu boleh ada bentuk dia sama. Syarat dia setiap bentuk tu kanan kiri mesti saiz yang sama. Okay, kemudian yang terakhir perpenjuru. Perpenjuru ialah garisan lurus yang dibuat dari penjuru ke penjuru yang bertentangan. Kita tengok sini. Pada atas ni, kita turun ke bawah, dapat satu penjuru. Ini panggil dia perpenjuru. Kita sini segi 3 sama sisi. Okey, ciri-cirinya. Okey, dia ada 3 sisi lurus sama panjang. Okey, tengok kat sini sisi lurus dia, tepinya dia ada 3. Kemudian sudut dia ada 3 sudut. Okey, sudut tu di dalam tu lah. Okey. Kemudian dia ada 3 penjuru. Okey, penjuru ialah penghujung bucu tu ada 3. Dan dia ada 3 paksi simetri. Okey, paksi simetri yang kamu tahu tadi pembahagi sama bentuk. Okey, kat sini paksi simetri dia berada yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga. Kemudian dia tiada perpenjuru. Sebab bila kita nak sambungkan bucu di sini, yang pertama, contoh bucu yang atas ni. Ke bucu yang bawah ni, dia tak jadi perpenjuru. Dia jadi tepi ataupun jadi sisi. Sebab tu segitiga ni tak ada perpenjuru. Okey. Seterusnya segi 4 sama. Segi 4 sama ciri-cirinya ialah ada 4 sisi lurus. Okey. Sisi dia bilang ada 4 sudut pendalaman di dalam tu. Ada 4 penjuru. Ada 4 paksi simetri. 1, 2, 3, 4. Ada 2 perpenjuru.
Iaitu kita nak sambungkan bucu ke bucu, iaitu penjuru ke penjuru. Iaitu 1, 2, okey. 2. Okey, pentagon pula. Pentagon cirinya ada 5 sisi lurus sama panjang. Dia ada 5 sudut pendalaman. Ada 5 penjuru. Bilang sendiri ya. Dan juga 5 faksi simetri. 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian untuk penjuru dia ada 1. Okey, itu kita sambung penjuru ke penjuru ya. Kemudian 2, 3, 4, 5. Jadi kita sambungkan. Syaratnya jangan sentuh di sisi lurus. Cuma kita sambung di bahagian dalam bentuk tu saja. Jadi dia ada 5 penjuru. Kemudian heksagon. Heksagon ciri-cirinya ia ada 6 sisi lurus sama panjang. Okay, kita bilang ni. Kalau korang bilang dia ada 6 ya. Kemudian ada 6 sudut pendalaman. Ada sudut di dalam tu. 6 penjuru. Bucu di luar. Dan 6 paksi simetri. Okay, tengok di mana paksi simetri dia. Yang pertama. Kedua. Ketiga, keempat, kelima, keenam. Okey. Dan juga ada 9 penjuru. Kita sambungkan penjuru di bahagian dalam saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 penjuru. Okey, untuk senang kamu ingat, heksagon ni kamu nak tahu ada berapa sisi. Betulnya kat sini kamu tengok dia ada kataan S ni, heksagon. S ni mewakili C, iaitu 6. Jadi kamu tahu kalau heksagon ni dia ada 6 sisi lurus. Okey, bentuk heptagon, ciri-cirinya tengok bentuk sini, dia ada 7 sisi lurus. Boleh bilang sisinya. Ada 7 sudut pendalaman. Pendalaman dia ni. Okey, yang ni lah sudut dalam dia lah. Okey. Ada 7 semua. Kemudian ada 7 penjuru. Ada 7 paksi simetri. Paksi simetri ni untuk yang ni. Kita sambung daripada penjuru nak ke tengah. Kita contohnya nak. Okey, daripada penjuru. Penjuru ni. Dia nak ke tengah ni. Antara penjuru ni dengan penjuru ni. Kan? Kita pembagi tengah. Dapatlah paksi simetri tu. Okey, ini yang kedua ni pula. Dia berdasarkan bucu yang kat bawah ni. Naik ke atas ni. Tengah-tengah dia. Okay, ketiga. Keempat. Kelima, keenam dan yang ketujuh. Ada 7 paksi simetri. Kemudian 14 penjuru, iaitu penjuru dia kita sambung penjuru ke penjuru. Dapatlah penjuru daripada dalam lah. 1, okey, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sambung ni 9. 10, 11, 12, 13, 14. Okey, ada 14. Jadi untuk pengetahuan kamu, macam mana kita nak ingat hektagon ni, kata kunci dia tengok kat huruf T. Ni. Tadi heksagon 6. Kalau hektagon ni T ni wakili 7. Tu nak bezakan. Sebab kadang-kadang orang suka keliru antara heksagon dengan heptagon. Kalau heksagon ada S. S itu untuk 6. Hektagon ada T. T untuk 7. Tu nak bezakan antara heksagon dan heptagon. Okey, yang selanjutnya ialah oktagon. Okay, oktagon ni, kita tengok bentuk dia. Dia ada 8 sisi lurus. Boleh bilang.
Ada 8 sudut pendalaman, iaitu sudut dia kat sini. Dan seterusnya lah. Semua tu ada 8. 9 lah. Okey. Kemudian dia ada 8 penjuru. Ada 8 part simetri. Ini senang. Kita cuma sambungkan. Kat tengok sini lah. Tengah dia. Membahagi tengah sama besar. Itu part simetri. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Dia nampak terbintang dah kat tengah tu. Okey, kemudian dia ada 20 penjuru. Dia sampai 20. Kita tengok macam mana dapat 20 tu. Kita garis kat tengah tu, yang hijau tu. Ingat, penjuru ialah sambungan penjuru ke penjuru. Okey. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, dia ada 20 penjuru. Okey, untuk oktagon pula, kata kunci dia kita tengok perkataan huruf O. O ni mewakili Ogos. Iaitu Ogos adalah bulan 8. Itu cara-cara senang kamu nak ingat. Berapa sisi dia, berapa sudut dia. Okay, kat sini kita tengok rumusannya. Berdasarkan poligon sekata yang kat sini, contohnya segi 3 sama sisi ni, bilangan sisi lurusnya ada 3, penjuru ada 3, bilangan pasti simetri pun ada 3 dan bilangan sudut pun ada 3. Cuma di bahagian bilangan penjuru tiada. Okey, kemudian segi 4 sama, bilangan sisi lurus ada 4, bilangan penjuru ada 4, bilangan pasti simetri ada 4, bilangan sudut ada 4 dan bilangan penjuru ada 2. Dan sekiranya kamu sampai ke bawah, untuk bahagian bilangan sisi lurus, bilangan penjuru, bilangan pasti simetri dan bilangan sudut ni, jawapan mereka akan sama bagi setiap jenis poligon sekata. Iaitu berdasarkan kepada bilangan sisi lurus. Cuma yang membezakan ialah bilangan penjuru. Okay, kat sini kamu merujuklah. Ini adalah rumusan untuk apa yang kamu pelajari pada hari ini. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, kalau tak faham ulang semula dan selamat mencuba. Okay, bye.